أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya untuk sama-sama kita membincangkan dan membentangkan mengenai kitab kita, kitab Syarhul Al-Mulawi ini, kitab fi Syarh As-Sulam, yang mana akan membincangkan mengenai bab al-mantiq di dalam stam. Yang mana kita sedia maklum, dah sebelum ni kita belajar satu kitab dah habis satu buku mengenai lebih kepada pengenalan awal ataupun perbezaan antara kalimah-kalimah dalam ilmu mantik. Dan insya-Allah hari ini kita masuk ke dalam tajuk yang lebih besar ataupun lebih utama dalam ilmu mantik sebenarnya. Sebelum ni dia lebih kepada bentuk pengenalan awal dalam ilmu mantik. Untuk kita berkenalan dengan perkataan-perkataan ad-dilalah, at-ta'rif. Lepas tu kita ada an-nasya'at fi ilmu al-mantiq, yang mana ada beberapa zaman dalam nasya'at tersebut. Lepas tu kita tengok pada mabadi 'asharah, mana yang tu dah dibincangkan pada kelas yang sebelum ini. Hari ini insya-Allah kita akan lihat bab kita, iaitu qadhiyah. Mahwal qadhiyah, senang cerita qadhiyah adalah satu ayat ataupun penyataan. Dipanggil penyataan dalam ilmu mantik. Berdasarkan ilmu mantik lah, saat kita belajar ilmu mantik, maka penyataan-penyataan tadi adalah penyataan ilmu mantik. InsyaAllah, unzur ila safhatu al-awwal fil kitabukum. Ta'rif al-qadhiyah, qawli yahtamil as-sidq wal kadhib li dhatihi. Itu adalah ta'rif kepada qadhiyah. Idza sa'ala 'ani ta'rif, qawli yahtamil as-sidq wal kadhib li dhatihi. Apa yang dimaksudkan yahtamil as-sidq wal kadhib li dhatihi itu, iaitu mengambil kira benar dan juga dusta pada zatnya, pada zat qadhiyah ini sendiri. Maksudnya qadhiyah ini sendiri dia ada kekuatan pada zat dia. Dia tak memerlukan kepada yang lain. Nanti kita akan tengok illa annal musannif lam yadhkur al-kadhib tu'addaban ma'a kalamullah ta'ala wa kalamir rasulih. Tapi di dalam matan asal ataupun matan sulam, sahibus sulam tidak menyebut perkataan kizib. Sahibus sulam hanya menyebut ihtam as-sidq li dhatihi, kerana untuk sebagai adab kepada kalamullah ta'ala dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia sebut hanya yahtami sidq saja. Wa aidan fa kalimatu yahtami sidq yufidu annahu yahtamil kadhib. Bila kita kata ihtimal sidq, maka ihtimal juga kadhib. Ini adalah syarah kepada matan tadi, mengatakan kalau kita kata ihtimal kepada sidq, maka kita juga ihtimal kepada yang kadhib. Wa qawlihi yahtamil sidq wal kadhib yakhruj ma la yahtamil sidqan wala kadhiban kal insya'at misal ijtihad la tahmil. Bila kita kata ambil ihtimal kepada pernyataan ataupun qadhiyah yang sidq dan juga kadzib, maka keluarlah apa yang tak boleh diihtimal dengan sidq dan kadzib. Apa itu? Seperti insya'at, itu ayat-ayat yang berbentuk tetap ataupun ayat-ayat yang tidak boleh diihtimal dengan sidq atau kadzib. Seperti ijtihad, majtahada, maksudnya siapa yang berusaha ataupun berusahalah, makanlah, minumlah, fi'il amar ataupun mana-mana insya'i tidak boleh masuk dalam mantik, kata-kata insya'i.
Baik, terus wa qawlihi li dhatihi yakhruju ma yahtami sidq wal kadhib li lazimihi. Kata lafaz li dhatihi itu keluarlah apa yang ihtimal sidq kadhib pada zatnya. Misal istaqna, fa kalimatu istaqna la tastalzim sidqan wala kadhiban. Maka istaqna itu dia kata tidak ada perkataan sidik dan kazib pada lafaz istaqna itu. Kenapa? Li'anna mustalzimaha talaba saqya ghairu anna talaba saqya yalzimu minhu ana atshan wa ana atshan wa huwa lazim yahtamil sidq wal kadhib. فكلمة استقنى لذاتها لا تحتمل صدقا ولا كذبا وإن احتملت الصدق والكذب للازمها فلا تدخل في تعريف القضية. Kerana istaqna itu menuang itu tidak dia memerlukan kepada yang lain, iaitu air. Tapi kalau kita katakan kerana dia memerlukan ana atshan, orang nak minum itu dia perlu kepada orang nak minum, dia kata. Kalau seandainya istaqna itu tak perlu kepada dia sendiri, maka dia tak apa. Tapi istaqna ini dia perlu kepada ana atshan, orang yang dahaga, barulah boleh minum air. Tapi kalau tak ada orang nak minum air, maka dia tak ada kekuatan pada lafaz tersebut, dan bahkan tidak ada berfaedah lafaz tersebut di dalam ilmu mantiq. Tak ada kekuatan li zatihi dia tadi. Baik. Maksudnya dia nak perkataan itu sendiri ada kekuatan. Nanti insya-Allah kita akan tengok contoh dia. Kama anna kalimatu li zatihi tadkhul akhbaru maqtu' bi sidqiha كأخبار الله تعالى وأخبار رسوله وأخبار مقطوع بكذبها. Baik, yang pertama dia kata begitu jugalah kalimah-kalimah yang padanya adalah khabar yang benar-benar, yang qat'i benar. Maksudnya tidak boleh dinafikan kebenaran dia. Ini adalah seperti lafaz Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, yang mana perkara ini memang diyakini kebenaran dia. Sebagai kita orang Islam, kita mesti yakin bahawa apa yang ada dalam Al-Quranul Karim itu adalah benar. Begitu juga apa yang ada di dalam as-sunnah itu adalah benar. Maka dia tidak boleh dibincangkan dalam ilmu mantiq. Begitu juga dia kata, pengarang mengatakan wa akhbaru al-maqtu' bi kadzbiha ka qaul muslim Musailamatul Kazzab, yang mana ana nabiyyun, dia kata ana nabiyyun, wa qawlu fir'aun ana rabbukumul la'la li'anna qat'u bisidqiha binisbatu ka kalamillah wa rasulihi laysa li dhatiha walakin li syai'in akhar wa huwa kaunuha akhbarullah ta'ala akhbarur rasul, wa kadhalika al-qat'u bikadhbiha binisbah li kalami Musailama wa fir'aun laysa li dhatiha walakin li kauni akhbar Musailama wa akhbar fir'aun. Amma hadhihi akhbar dhatiha biqat'in nazar an qa'iliha fa innaha tahtamil sidq wal kadhib. Baik, dia berbeza. Yang ini lafaz yang dia ada kekuatan pada li zati, tetapi dia telah pun benar-benar, dia dah diyakini dengan kebenaran dia seperti Al-Quran dan hadis tadi, maka dia tak boleh bincang dalam ilmu mantiq. Begitu juga lafaz yang ada li zati, dia ada li zati, tetapi dia dah benar salah, dusta. Dia dah pun diyakini sebagai kalam yang dusta, seperti mana diberi contoh oleh pengarang Musannif mengatakan bahawa dia kata seperti kalam Musailamatul Kazzab mengatakan apa? Ana nabiyyun, aku nabi, sedangkan tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah satu penipuan. Memang kita kena yakin bahawa apa yang dikatakan oleh Musailamah adalah satu penipuan.
Begitu juga kata-kata Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la adalah satu penipuan atau pendustaan. Kita kena yakin bahawa dia mengatakan ana rabbukumul a'la itu aku setinggi Tuhan yang paling tinggi, maka itu adalah satu penipuan yang kita kena yakini dan kena imani. Maka yang ini pun tidak dibincangkan dalam ilmu mantik kerana satu yang benar-benar benar, satu lagi benar-benar dusta. Benar, dua-dua benar, tapi dusta satu benar-benar. Baik, manakala asma'ul qadiyah, dia terus melihat kepada asma'ul qadiyah. Ma huwa asma'ul qadiyah? Asma'ul qadiyah terdiri daripada 4 perkara yang perlu antum semua ambil perhatian. Yang pertama, al-qadiyah tusamma ad-da'wa. Satu qadiyah itu dinamakan dakwaan apabila idza iftaqarat ila dalil, apabila dia memerlukan sesuatu dalil, maka dia panggil sebagai dakwah. Baik, itu takrif dia. Takrif dia kata ad-da'wa idza iftaqarat ila dalil, apabila dia memerlukan suatu dalil maka dia dipanggil sebagai ad-da'wa. Matlub 'inda syuru'i fi istidlal 'alayha, bila adanya terdapatnya istidlal pada dia, maka dia dipanggil sebagai matlub. Dia memerlukan kepada adanya penetapan kepada istidlal, maka dia dipanggil sebagai matlub. Manakala wa muqaddimah idza kana juz'u dalil, apabila dia menjadi satu juzuk daripada dalil tadi, maka dia dipanggil sebagai muqaddimah. Dan akhir sekali natijah, wa natijah idza intajaha ad-dalil, apabila dia telah pun selesai ataupun terhasillah natijah, maka dia dipanggil sebagai an-natijah. Kita tengok contoh dia. Tengok contoh dia. Famasalan hadhil qadiyah al-alam hadis, العالم حادث، فهذه القضية إذا احتاجت إلى الدليل يثبتها سميت دعوة. Maka bila kita kata alam hadis, dia memerlukan kepada dakwaan. Dia dipanggil dakwaan apabila dia memerlukan kepada dalil. Itu dakwaan. Orang mendakwa, kita mendakwa bahawa alam itu hadis, maka dah ada dakwaan. Itu dakwaan baru, dia belum diyakini, belum ada keputusan lagi, baru sebuah dakwaan yang mengatakan alam ini adalah hadis. Maka daripada dakwaan itu, wa indama nashra fil istidlal alai fanaqul alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis sumiyat matluban min ad-dalil. Maka dia perlu kepada tuntutan dalil. Apa tuntutan dalil? Dalil yang keluar tadi, iaitu alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Daripada dakwaan awal tadi adalah alam hadis. Itu dakwaan baru. Apabila timbul dakwaan, maka kita perlukan kita menuntut ke atas pendalilan dia untuk membuktikan bahawa dakwaan kita benar. Maka dia kata keluarlah dua matlub, iaitu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Baik, manakala wa idza kana juz'an min ad-dalil mislu alam mutaghayyir fi qiyas al-madhkur summiya muqaddimah. Maka sebahagian satu juzuk tadi dipanggil, juzuk pertama dipanggil muqaddimatul ula, juzuk yang kedua dipanggil muqaddimatus surah kubra, surah dan kubra. Nanti kita tengoklah muqaddimah surah, muqaddimah kubra. Yang mana dia kata satu juzuk daripada pendalilan matlub tadi, maka dia dinamakan sebagai dipanggil sebagai muqaddimah. Okey, muqaddimah. Nampak? Kalau dakwa adalah yang mula-mula sekali, al-alam hadis, itu dakwaan baru. Daripada dakwaan itu memerlukan kepada tuntutan kepada pendalilan, iaitu dipanggil sebagai matlub. Ada dalil, daripada dua dalil yang datang tadi, dalil itu dipanggil sebagai satu juzuk daripada matlub tadi, dipanggil muqaddimah.
Mukadimah pertama, mukadimah kedua. Baik. Manakala فإذا انتجح الدليل سمي النتيجة فالقياس الذي معناه ينتج العالم حادث. Maka natijah dia daripada al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, keluarlah kesimpulan bahawa alam hadis. Maka benarlah dakwaan tadi. Kalau seandainya kesimpulan keluar lain, maka dakwaan tadi adalah dakwaan yang salah. Sekarang dakwaan dia adalah benar kerana kesimpulan ataupun natijah yang terhasil adalah alam hadis. Maksudnya dakwaan pertama alam hadis. Lepas tu betul ke, kita akan tanya betul ke alam hadis? Maka keluarlah pendalilan dua dalil, iaitu alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Maka natijahnya adalah alam hadis. Maka benarlah dakwaan yang pertama tadi adalah benar. Ini barulah dipanggil qadiyah. Dipanggil qadiyah ni sebabnya kita boleh bincang dia dan boleh jadi dia siddiq awal kadhib pada ayat dia, dan dia ada kekuatan kepada ayat itu sendiri. Dia tak perlu kepada yang lain. Tak perlu kepada yang lain. Dia ayat itu je kita bincang pasal ayat itu. Seperti alam hadis tadi. Baik. Baik, seterusnya kita tengok pada bahagian aqsamu al-qadiyah. Tadi kita tengok asma'ul qadiyah, nama-nama dalam perbahasan qadiyah tadi ada 4, yang mana kamu wajiblah hafal semua ta'rif-ta'rif tadi, pendek saja ta'rif dia, dan kena tahulah contoh-contoh dia. Apa itu contoh dia tadi? Baik, manakala kita masuk aqsamul qadiyah. Aqsamul qadiyah, dalam qadiyah terbahagi kepada berapa qadiyah ini terbahagi. Baik, al-qadiyah qisman, dia kata terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan sebagai hamliyah dan yang kedua dinamakan sebagai syartiyah. Ta'riful qadiyah hamliyah هي ما كان طرفاها مفردين أو في قوة مفردين. Baik, apa yang dikatakan sebagai qadiyah hamliyah adalah yang memiliki kekuatan, apa yang ada kekuatan pada dia mufrad. Kekuatan mufrad, kedua-duanya mufradan, terhimpun daripada dua mufrad, atau fi quwwah mufrad, ataupun dia ada kekuatan mufrad. Wal muradu bil mufrad ma laysa jumlah, maka bukanlah dia daripada jumlah. Nanti kita akan tengoklah apa itu, apa yang dimaksudkan oleh ta'rif ini. Ambil ta'rif dulu. Misal, ma tarafaha mufrada Muhammad alim, wa mithalu ma tarafaha fi quwwa mufradain Muhammad qama abuhu fa innahu fi quwwa Muhammad qaim abu. Baik, dia kata apa contoh kepada yang kita katakan sebagai mufradain tadi, iaitu contoh Muhammad alim. Muhammad alim, maka siapa yang alim? Muhammad alim. Bila kita katakan Muhammad alim, maka alim Muhammad. Siapa yang alim? Muhammad. Muhammad siapa? Alim. Maka Muhammad alim adalah dua mufrad. Pertama, dia adalah mufrad. Kedua, dia mufrad. Muhammad mufrad, alim pun mufrad. Dia terhimpun dua mufrad. Pertama, dan dia tidak memerlukan quwah, sebabnya dia memang dia dah, Muhammad alim. Tapi berbeza yang kedua, contoh yang kedua diberi, iaitu Muhammad qama abuhu. Muhammad qama abuhu. Sekarang yang berdiri, siapa yang berdiri sebenarnya? Maka bukan Muhammad yang berdiri, abuhu yang berdiri. Maka kerana Muhammad yang mendirikan adalah abuhu, maka dia bukan Muhammad, abuhu yang qaim. Maka dia kata inilah lafaz yang dipanggil quwwah. Dia memerlukan kepada yang lain sebenarnya yang berlaku, yang buat. Berbeza yang ini Muhammad alim
Alim Muhammad. Muhammad alim, dia lah. Tapi kalau tadi yang berdiri bukan Muhammad, tapi abuhu yang berdiri. Maka itu dipanggil sebagai lafaz qadiyah hamliyah, hamliyah fi quwwah, fi quwwah mufradain. Mufrad masih lagi mengekalkan mufrad, sebab Muhammad masih mufrad, abuhu pun mufrad, qaim pun mufrad. Maka itu semua lafaz mufrad. Ingat ni mufrad yang kita bincang ini adalah mufrad di dalam ilmu mantiq. Kita tengoklah rujuk apa itu mufrad ilmu mantiq yang kita bincangkan dalam kitab yang awal sebelum ini. Manakala ta'rifu asy-syartiyyah, dalam ta'rif syartiyah pengarang bagi hiya ma laisa tarafaha mufradain wala fi quwwah mufradain. Yang ini pula bukan dua turuf tadi mufradain, bukan mufrad kedua-duanya, wala fi quwwah mufrad, dan juga tidak ada kekuatan mufrad. Wa sayati kalamu ala syartiyah. InsyaAllah kita akan bincangkan selepas ini, kata musannif. Musannif kata lepas ni kita akan bincang, pengarang kata lepas ni kita akan bincang mengenai syartiyah. Jangan pening lagi. Kita bincang mengenai hamliyah dulu untuk hari ini. Dia tak nak bagi pening. Pengarang kita ni memang bijak. Memang kita katakan sebagai seorang yang cukup alim dalam penulisan, termasuk penulisan dia dalam bidang dia tu satu, dan penulisan dia dalam susunan dia sangat cantik. Dia tak nak bagi kita pening. Sebab tu ni kita kena belajar cara menulis kitab, bahawa jangan campur-campur satu bab cantik, macam pengarang kita lah. Jadi dia hanya menerangkan hamliyah saja. Dia kata hari ni kita ambil hamliyah bahawa Muhammad alim ini adalah hamliyah, qadiyah hamliyah, dan dia lebih mudah lah kalau kita tengok dalam qadiyah ini. Qadiyah hamliyah adalah lebih mudah untuk kita nampak, sebab ayat dia pendek, sebab nama pun mufrad kan, jadi satu-satu, jadi kita nampak ayat dia tadi. Tapi Ustaz beritahu satu, berhati-hati kalau seandainya terada, tengok saja Muhammad alim, ya ini memang hamliyah. Tapi kalau seandainya adalah alif lam, Muhammad al-alim, maka ini bukan qadiyah. Ini bukan qadiyah. Kalau ada alif lam, dia bukan qadiyah. Mengenai perbahasan dia itu dah kita bincang dalam buku sebelum ni. Tetapi saya beritahu, ingatlah ini bukan, senang cerita. Biar tengok ada alif lam, maka bukanlah dia. Seperti madrasah tu, madrasah jamil, madrasah jamilah, maka itu adalah qadiyah. Tapi madrasah al-madrasah tu al-jamil, ada alif lam. Yang tak ada, yang satu lagi ada, maka bila ada, dia bukan. Baik, nak tahu bukan tak bukan, tengoklah, rujuklah balik bab yang sebelum ini, di dalam bab mufrad. Baik, kita terus kepada aqsamu hamliyah bi'atibar mawdu'. Aqsam bi'atibar mawdu'uha. Tanqasimu al-hamliyah bi'atibar mawdu' ila qismain. Maksudnya kata kita terbahagi hamliyah dengan i'tibar mawdu'. Mawdu' ada dua, iaitu mawdu'uha kulli. Yang pertama, mawdu'nya adalah bersifat kulli. Misal, al-insan haiwan. Al-insan haiwan. Kita tengok. Al-insan haiwan, fa mawdu' hadhihi al-qadiyah wa huwa al-insan. Maka al-insan ini adalah dia kata sebagai mawdu' al-insan. Wa huwa mahkum alai, maqulu ala katsirin fa yakunu kulli. Dia kata al-insan ini adalah lafaz kulli, sebab ingat dalam al-insan, dalam bab sebelum ni dalam belajar mengenai al-insan ini, al-insan adalah dia adalah bersifat kulli, adalah kulliyah, kulli al-insan, sebab di dalam al-insan ini masih ramai lagi, ada Muhammad, Fahim, adanya Abdullah, Abdul Rahman, ada ramai lagi orang dalam al-insan.
Maka al-insan ini adalah lafaz kulli, yang mana inilah dipanggil sebagai lafaz kulli. Dia kata maudhu' dia adalah kulli. Ini maudhu'. Nanti kita akan tengok ajza' dia. Yang ini dah dipanggil sebagai maudhu'. Sebabnya bi'atibar maudhu', maka yang akan kita tengok adalah yang ini. Ini nama dia adalah maudhu'. Nama dia maudhu'. Maka kita akan tengok pada bahagian al-insan ini. Maka inilah dipanggil sebagai al-maudhu'. Dalam yang akan kita tengok pada masa inilah. Sekarang kita tengok pada maudhu' ini. Baik. Baik, manakala ma mawdu'uha syakhsiyan muayyin, maka manakala yang kedua adalah mawdu' dia yang depan ini adalah syakhs muayyin. Okey, baik. Dia kata mana? Misal Muhammad sya'ir wa tusamma syakhsiyan tashakhas al-mawdu'ah. Manakala yang kedua adalah Muhammad sya'ir ataupun Muhammad alim, ini pun boleh juga. Muhammad alim pun boleh. Sebabnya yang penting adalah maudhu'. Apakah maudhu'? Iaitu Muhammad. Muhammad ini adalah mufrad, adalah syakhsi, dia kata. Tertentu. Dah tentu dah. Muhammad, siapa lagi Muhammad tu? Dah ada Muhammad dah. Tapi kalau kita kata al-insan, siapa al-insan? Tak tahu ramai al-insan ni. Inilah dipanggil lafaz kulliyah. Manakala Muhammad, bila sebut Muhammad, maka kita dah tentu dah Muhammad yang kita nak cerita hari ni, Muhammad itulah. Jadi itulah panggil syakhs. Syakhs. Dia dua. Jadi dalam hamliyah bi'tibar maudhu' dia kata ada dua. Syarahan. Wal qismul awwal, yang pertama mawdu'uha kulli tadi, wa huwa al-qadiyah hamliyah allati mawdu'uha kulli imma mahsura bisur kulli aw bisur juz'i. Fal ula مثل كل إنسان حيوان، والثانية مثل بعد الحيوان الإنسان، وإما محمل من السور أي ليس فيها كل ولا بعد مثل الإنسان حيوان. Baik, dia kata maudhu' kulli tadi, bila sebut maudhu' kulli tadi, maka dia kata adalah pada dia sur kulli. Kalau kita kata al-insan haiwan ini, kalau kita kata dia kulli, maka dia ada sur kulli, ada kul kat depan. Kullul insan haiwan, maka itu dipanggil kulliyah. Dia kata kulli. Tapi kalau seandainya ba', maka dia ada ba' kat depan. Ba'dul insan haiwan, maka dia menjadi juz'iyah. Dia kata musannif kata itulah juz'iyah. Jadi daripada dua tadi, maudhu'uha kulli tadi pecah pada dua, iaitu juz'i. Sebabnya dia tak kata penerimaan sur, dia kata maudhu' saja tadi. Ingat, dia cerita maudhu' saja. Maudhu' adalah maudhu' kulli, dan satu lagi maudhu' syakhsi. Daripada maudhu' kulli pecah kepada dua, iaitu kulliyah dan juga juz'iyah. Apabila dia menerima sur, nanti kita akan tengok apa itu sur. Tapi apabila dia menerima sur, maka dia adalah sur. Kalau terima sur kulli, maka dia adalah kulli. Kalau menerima sur juz'i, maka dia adalah juz'i. Baik. Dia kata kalau terima kulliyah. Kalau terima ba', maka ba'datu juz'iyah. Baik. Manakala muhmal, apabila dia tidak menerima semua daripada yang atas ini, nama dia adalah muhmal. Maksudnya daripada dia ada bi'atibar kulli tadi ada tiga, kulliyah, juz'iyah, dan juga seandainya tak terima sur, dua-dua sur, dan dia juga tidak ada syakhsi, maka dia adalah muhmal. Maksudnya inilah tak terima. Al-insan haiwan masih lagi maudhu' kulli, maka dia adalah muhmal. Dia adalah muhmalah. Baik. Kita bercerita mengenai contoh. Contoh bagi contoh-contoh ni lah yang ada tadi, iaitu syakhsiyah mujabah
misal Muhammad syair, yang sebut tadi, wa hiya ma mawdu'uha syakhsi wa hukmu fiha bi isbat. Yang mana maudhu' dia Muhammad itu adalah syakhsiyah. Muhammad adalah syakhsiyah. Muhammad adalah syakhsiyah. Maka dia dipanggil syakhs mujab. Kenapa? Kerana dia isbat tadi. Isbat itu mujab itulah. Maka dia dipanggil syakhsiyah mujabah kerana dia adalah isbat. Dia kata manakala syakhsiyah salibah laisa ali bi faqih, laisa ali bi faqih wa hiya ma mawdu' syakhsi, mawdu' dia masa syakhsi iaitu Ali wa hukma fiha bin nafi, dan dihukumkan dia dengan nafi. Kenapa? Kerana laisa bukanlah Ali itu bi faqih. Maka nafilah terhadap Ali. Maka ini dipanggil sebagai syakhsiyah salibah. Manakala kulliyah mujabah wa hiya ma mawdu'uha kulli wa suruha yadullu alaihi hata bi jamil afrad fi ijab. Tadilah dia terang balik, dia bagi lagi satu, mana-mana pun boleh kalau kamu nak ambil dikira sebagai takrif dia. Di mana-mana mudahlah. Yang tadi satu, dekat sur pun ada satu, itu takrif sur sebenarnya. Ini adalah takrif kepada kulliyah mujabah. Tapi mana-mana pun boleh diterima. Setakat inilah. Yang mana dia menerima sur kulli. Menerima sur kulli. Maudhu' dia kulli dan dia menerima sur ke atas ihata bijamil afrad tadi. Yang mana dia adalah ijab. Misal ijab lah, dia adalah sur ijabiyah tadi. Yang kamu dah hafal tadi, iaitu misal kullil insan haiwan. Baik, kullil insan haiwan, ada kul itu dipanggil kulliyah. Kulliyah mujabah sebab apa? Sebabnya dia bukan salibah. Dia bukan salibah. Ataupun dia sebut ke belakang tu rumuzuha kaf mim. Ini untuk ringkasan lah, kaf mim, dia ringkasan rumus dia. Itu contoh kulliyah mujabah. Manakala kulliyah salibah wa hiya ma mawdu'uha kulli wa suruha yadullu 'ala al-ihata bi jamil afrad fi salb. Baik, ini adalah sur yang menerima sur kulliyah salibah. Misal la syai' min al-hayawan mihajar. Tiada satu pun daripada haiwan itu adalah batu. Ialah batu, maka ialah semua bukanlah, tak ada satu pun daripada manusia itu batu. Maka dinafikan semua. Warumus kaf sin. Baik, manakala yang kelima iaitu juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah wa hiya ma mawdu'uha kulli wa suruha yadullu 'ala al-ihata bi ba'd al-afrad ijaban. Mislu ba'd al-insan mukhtara'. Baik, dia ini adalah dia menerima sur ba'd. Yang tadi dah kita terangkan tadi, ambil saja, takrif pun sama saja, diubah sikit saja dan masih lagi sama, iaitu dia adalah maudhu' kulli. Ingat, dia maudhu' dia adalah maudhu' kulli. Manakala dia menerima sur yang menunjukkan ke atas ihatah ba' setengah. Baik, juz'iyah salibah sama juga, wahyama maudhu'uha kulli wa suruha yadullu 'ala al-ihata bi ba'd al-afrad salban. Tapi dia ada salib. Mislu ba'dul haiwan laysa bisahil wa rumus jim sin. Baik, dia kata setengah haiwan bukan sahil. Betul lah, sebab ada yang bunyi lain. Baik, sahil hanyalah kuda sahaja. Baik, yang ketujuh, manakala yang ketujuh muhmalah mujabah wa hiya ma mawdu'uha kulli, dia juga maudhu' dia adalah kulli. Walam yadhkur fiha ma yadullu ala kamiyatul afrad kullan aw ba'dan, tapi dia tidak menunjukkan ke atas mana-mana kuantiti, iaitu tidak menerima kulli dan juga juz'i fi ijab, tapi dia masih lagi ijab, maka dia dipanggil muhmalah mujabah. Misal al-insan haiwan, فهذا المثال ليس فيما يدل على أن الحكم بالحيوانية على كل أفراد الإنسان أو بعض. Dalam ayat tadi, dalam qadiyah tadi, tidak menunjukkan ke atas mana-mana kamiyah, iaitu kulli atau ba'd. Tak ada lafaz kulli dan juga tak ada lafaz ba'd. Maka al-insan, haiwan itu adalah dipanggil sebagai muhmalah.
Manakala muhmalah salibah mawdu'uha kulli, masih lagi mawdu' dia adalah mawdu' kulli. ولم يذكر معها ما يدل على كمية الأفراد كلا أو بعضا في سلب. Tapi dia tak menerima seorang kulli atau juz'i dan dia dalam keadaan salib. Misal haiwan laisa bihajar. Contohnya haiwan laisa bihajar. Laisa adalah salibah. ولهذا سميت هذه القضية محملة لإحمالها من السور. Kerana dia ihmal daripada menerima sur, itu dipanggil muhmalah. Baik. Natijah qadiyah syakhsiyah fi hukmul kulliyah wa qadiyah muhmalah fi hukmul juz'iyah. Maka dia kata nanti tanbih, bukan natijah tanbih, perhatian. Dia kata perhatian kepada kita bahawa untuk sebab ini penting nanti kita dalam bab-bab seterusnya, dalam bab tanakut, akas, kias, mungkin kita akan tengok kekuatan ini. Ini dipanggil kuah dia, iaitu qadiyah syakhsiyah dihukum dengan kekuatan kulli. Qadiyah syakhsiyah dihukum dengan kekuatan kulliyah. Manakala qadiyah muhmalah dihukum dengan kekuatan juz'iyah. Baik. Sekali lagi, saya ulang, qadiyah syakhsiyah dihukum dengan quwwah kulliyah. Syakhsiyah, quwwah kulliyah. Manakala qadiyah muhmalah, quwwah dia adalah juz'iyah. Okay? Ingatlah. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita tengok yang bahagian terakhir ini, iaitu ajza'ul qadiyah. Dalam ajza'ul qadiyah ini tatarakab al-qadiyah hamliyah min al-mahkum alayhi wa yusamma mawdu' wa mahkum bih wa yusamma mahmul wa nisbah waqi'ah bainahuma ay nisbah hukmiyah wa nisbah wa tusamma nisbah. Baik. Yang mana qadiyah hamliyah ini dikatakan ada 3 ajza yang utama dalam dia. Yang pertama dipanggil sebagai mahkum alaih ataupun mawdu'. Manakala dinamakan sebagai mawdu', mahkum bih dinamakan sebagai mahmul. Manakala ar-rabitah dinamakan sebagai nisbah hukumiyah ataupun nisbah waqi'ah. Baik. Ini adalah ajza, 3 ajza yang utama di dalam qadiyah hamliyah. Dan kamu perlu tahu bahawa dalam qadiyah hamliyah memiliki ajza. Ini dia ajzanya. Manakala dalam qadiyah syartiyah juga memiliki ajza yang berbeza namanya. Nanti kita akan jumpa. Jadi kamu perlu tahu bahawa dalam hamliyah inilah nama dia, iaitu namakan sebagai mahkum alaih, mahkum bih dan juga ar-rabitah. Dan setiap daripada semua ini, 3 ni pastinya ada ta'rif dia, definisi dia. Ma huwa ta'rif? Ayusamma al-mawdu' li'anna mawdu' dikata apa? Li'annahu wada'a liyahkumu alayhi bi syai'. Wa ratbatahu at-taqdir taqdir wa in zakara akhiran. Taqdim wa ratabatuhu taqdim wa in zakara akhiran. Dia tetap dikira sebagai yang awal walaupun disebut akhir. Contohnya misal zalik Muhammad alim, fa Muhammad yusamma mawdu'. Muhammad itu dinamakan sebagai mawdu'. Yang tadilah Muhammad adalah mawdu'. Muhammad adalah mawdu'. Contohnya Muhammad alim. Dia bagi kita Muhammad alim, maka Muhammad ini adalah mawdu'. Li'annahu wada'a liyahkumu alaihi bil alim. Kerana dia dihukum ke atas dia lah alim tadi. Wa huwa muqaddam fi ratbah, dan dia adalah didahului dalam susunan. Wa in zakara akhiran, sekalipun dia berada akhir, kita kata alim Muhammad, maksudnya masih Muhammad lah mawdu' dia. Wal mithal allazi ma'na muqaddam lafzan wa zatu wa ratbatahu wa mithalu muqaddim al mawdu' ratbata la li lafzan wa qama ali
qama Ali fal mahkum alaih wa Ali wa huwa mutaakhir lafzan la ratbata. Baik, dia kata sekalipun kita tukar Muhammad alim ataupun alim Muhammad, masih lagi kekal Muhammad sebagai Muhammad sebagai maudhu'. Dia kata Muhammad sebagai maudhu', kerana cerita kita pasal Muhammad, bukan alim. Bila tanya siapa alim, Muhammad lah alim. Muhammad alim, alim Muhammad, alim Muhammad alim. Maksudnya Muhammad lah cerita kita. Maka maudhu' adalah Muhammad adalah maudhu' kita, tajuk kita ataupun perbincangan kita. Ini sebagai maudhu', sekalipun berada di depan ataupun di bahagian belakang. Manakala mahkum bi wa yusamma mahmul li hamlihi 'ala al-mawdu' wa ratbatahu ta'khir wa in dzakara awalan. Itu ta'rif dia pendek je sebenarnya. Yang atas tadi ratbatahu taqdim wa in dzakara akhiran, itu ta'rif dia untuk mahkum alaih. Manakala mahkum bi pula wa in dzakara ratbatahu ta'khir wa in dzakara awalan. Itu ta'rif dia. Wa huwa mahkum bi, yang ini dipanggil sebagai mahkum bih. Dia kata misal Muhammad najih, fal mahmul fi misal najihun wa huwa mahkum bih wa huwa fi hadha misal mutaakhir lafzan wa ratbah, misal mahmul mutaqaddam lafzan la ratbatahu najih Muhammad. Sama saja kalau kita kata Muhammad najih Muhammad, yang hamliyah dia ataupun mahkum bi dia, mahmud dia ataupun mahkum bi dia masih kekal sebagai najih. Begitu juga ini Muhammad alim kekal sebagai mahkum bi ataupun mahmul, kekal, tak kira dia duduk depan ke belakang ke, dia kekal sebagai mahmul ataupun dipanggil sebagai mahkum bi. Dia kekal kedudukan dia. Itu tak ada dia tadi. Dan contoh dia. Manakala yang terakhir iaitu rabitah. الرابطة ini هي اللفظ الدال على ربط بين الموضوع والمحمول. Dia adalah penghubung di antara mahkum alaih, mahkum bih. Dia di tengah-tengah. Itu dipanggil rabitah, dia kata. Wa huwa nisbah waqi'ah, dan dia adalah nisbah waqi'ah. Bainahuma wa rabitah qad yakunu zamaniyah. Daripada rabitah ni terbagi pada dua, iaitu zamaniyah wa ghairu zamaniyah. Jadi dua, dia pecah kepada dua, iaitu zamaniyah wa ghairu zamaniyah. Zamaniyah idza kanat fa'lan, apabila fi'il dia jadi fi'il. Misal Muhammad kana alim, kana ada kana, Muhammad kana aliman, Muhammad kana aliman, maka ini dipanggil zamaniyah, dia kata. Manakala waqad yakunu, dan boleh jadi ghairu zamaniyah, satu lagi ghairu zamaniyah. Jadi ingat rabitah pada dua, zamaniyah wa ghairu zamaniyah. In kanat isman, seandainya isim, maka dia adalah ghairu zamaniyah. Misal Muhammad huwa alim, Muhammad huwa adalah isim, maka dia dipanggil sebagai rabitah ghairu zamaniyah. Wa idza dzakarat ar-rabitah kana qadiyah sulasiyah. Seandainya ada rabitah dalam qadiyah tersebut, maka dia panggil sebagai qadiyah sulasiyah. Wa idza hadzafat rabitah fal qadiyah thunaiyah wa katsiran ma tahzaf. Tapi dia kata kalaulah seandainya dia ada nampak jelas dalam qadiyah tersebut Muhammad kana aliman, maka dia adalah qadiyah sulasiyah. Tapi kalau dia Muhammad yang daripada awal tadi, ni baru kita jumpa ni yang ada sulasiyah ni, yang awal tadi yang banyak-banyakkan al-insan, haiwan, natiq, apa semua itu adalah qadiyah sunaiyah. Dia kata, dan pengarang musannif mengatakan bahawa banyak qadiyah yang menghazafkan rabitah ini, kerana lazimnya rabitah ini dah ada, memang ada dalam tu. Tapi rabitah inilah an-nisbah waqi'ah sebenarnya. Dia menentukan, walaupun nampak macam tak ada beza sangat pun huwa dengan kana, tapi ada beza. Ada beza dia. Tapi kebanyakannya ahli mantik
ialah kita nak ringkaskan percakapan kita, itu dia hazaf. Tapi masih ada. Kalau ditanya rabitah ada, ya, rabitah ada, sama ada ghair zamaniyah atau zamaniyah di dalam setiap qadiyah. Setiap qadiyah memang cukup, dia mesti ajza dia mesti ada 3 sebenarnya. Ajza sama dia mesti ada ajza mahkum alaih, mahkum bi, dan juga rabitah. Cuma rabitah ini ada ketika dia dihazafkan. Kalau tidak dihazaf, nama dia adalah qadiyah sulasiyah. Manakala kalau tak ada, maka dia sunaiyah. Maka sekarang itu sahaja di dalam qadiyah hamliyah yang perlu kita tahu, dan kita perlu hafal semua ta'rif-ta'rif dia tadi. Daripada awal lagi Ustaz sebut bahawa ta'rif adalah perkara yang sangat penting untuk kamu hafal. Termasuklah membuat kajian mengenai contoh-contoh yang diberi, supaya kita lazim dan terbiasa dengan contoh-contoh ini, dan kita lebih mudah untuk kita datangkan contoh tersebut di dalam peperiksaan nanti. Sekarang itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.